crumble, may crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed no tears. Just as long, just as long as you stand by me. Now, darling, darling, I said I need somebody, man. I need just a little helping hand. Need someone to come pick me up and let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam puasa, salam Ramadan. Salam puasa lah, salam Ramadan. Apa khabar semua para penonton? Diharapkan yang baru menyertai pada sesi pagi ini, terima kasih diucapkan. Selamat datang saya ucapkan kepada Biskut Jagung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Anis, Puan Halijah Muhammad dan Puan Suhaila Abdullah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersiaran lagi kita, berkeudara lagi kita secara live YouTube dan juga di Facebook Persatuan Penasihat Budak Sumber Sekolah Negeri Johor bagi segmen The Book Review anjuran Persatuan Penasihat Budak Sumber Sekolah Negeri Johor dengan kerjasama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Alhamdulillah, bagaimana keadaan di sana ya? Semua, adakah suara saya jelas dan juga paparan video saya clear pada pagi ini? Saya mengharapkan talian pada pagi ini kita faham pada waktu PKP ini talian memang sangat-sangat congest. Kadang-kadang Unify pun dah tak macam Unify ya. Memang tak dinafikan kerana penggunaan yang terlalu tinggi dan juga kepadatan penduduk juga mempengaruhi capaian tersebut. Okey, nah terima kasih dan selamat datang kepada Cikgu Puan Arta Manulang, Cikgu Chandreswari Kupusami okey, selamat datang Baik, kepada yang baru menyertai selamat datang syukurkan dan jangan lupa untuk yang pertamanya subscribe channel ini Cikgu Kamal Iskandar dan juga like Facebook Persatuan Penasihat Pusat Sumber Sekolah Negeri Johor. Untuk makluman tuan-tuan puan, kami akan bersiaran bersiaran insya-Allah sehingga akhir PKP ini untuk yang fasa yang kelima keempat sehingga 12 Mei insya-Allah kita akan tampilkan beberapa panel-panel yang hebat-hebat yang bukan calang-calang kita jemput untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan bagi mengubat kerinduan bersama dengan panel-panel kita. Okey tuan-tuan, selamat datang juga kepada Cikgu Nur Hayati, Cikgu Fatimah Nur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Hayati selamat pagi, suara jelas. Ya, alhamdulillah. Okey, Cikgu Ida Muhammad Zohri Baik, kepada yang baru menyertai, yang baru serta pada pagi ini, jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan loceng di sebelah kanan itu. Ada loceng kecil, klik situ untuk anda mendapatkan berita-berita dan juga info-info berkenaan video The Book Review yang terkini. Dan juga jikalau anda ingin melihat video-video yang sebelum ini, tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian boleh pergi ke channel saya, subscribe dulu. Okey, kemudian pergi ke channel saya dan layari senarai video sebelum ini, panel-panel kita sebelum ini. Okey, insya-Allah video-video tersebut memang kita paparkan dan juga boleh diakses dan ditonton oleh tuan-tuan dan puan. Okey, untuk makluman semua, ada yang bertanya sebelum ini, saya mohon maaf kerana tak sempat nak menjawab. Okey, ada yang bertanya adakah sesi ini, The Book Review ini dimasukkan dalam sesi webinar? Okey, kita panggilkan webinar, tapi untuk makluman kami tidak mendaftarkan dengan SPA KPM. Cuma kita galakkan tuan-tuan dan puan yang mendengar dan menonton pada pagi ini untuk membuat catatan dan mengisi dalam SPA KPM. Itu kita galakkan begitulah supaya tuan-tuan dan puan dapat mata kredit. Okey, sebab kita tak mendaftarkan kerana sekarang ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan webinar yang BPG telah mula strict. Dia telah mula tegaskan apakah dia yang boleh masuk dalam SPA KPM. Jadi di peringkat kami, kita ingin mengadakan secara santai yang mana kira kita untuk
mengutarakan panel-panel yang boleh memberi kata pandangan dan juga idea yang baik kepada tuan-tuan puan. Jadi kita buat secara santai yang tidak tak terlalu menjurus kepada buku, malah kita akan ulas juga mengikut kepakaran panel-panel kita yang mana ia membantu dapat membantu walaupun tak banyak tuan-tuan puan dalam menghadapi PKP ini dan juga memberikan idea kepada tuan-tuan puan bagaimana hendak mengurus dan juga mendapatkan idea bagi mengurus sumber sekolah. Okey, tuan-tuan puan, terima kasih kepada Cikgu Raihan Jailuddin. Selamat datang. Okey, terima kasih semua. Jadi tuan-tuan puan, siapakah panel kita pada pagi ini? Jadi sebelum itu, sebelum kita meneruskan sesi kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab agar sesi kita, segmen The Book Review pada pagi ini berlangsung dengan lancar dan kita semua mendapat manfaat dan juga keberkatan ilmu pada pagi ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baiklah tuan-puan, untuk itu pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan siapakah dia panel kita yang kita undang khas pada pagi ini. Okey tuan-puan, bersama dengan saya pada pagi ini iaitu Dr. Zuridah Hanim binti Dato' Mat Ahir. Apa khabar doktor? Khabar baik, syukur alhamdulillah. Okey, selamat datang doktor ke segmen The Book Review. Pada pagi ini sudi bersama dengan saya moderator doktor pada pagi ini untuk mengupas ni dia tuan puan mengupas buku yang telah kata ada di pasaran dan menjadi orang kata menjadi rebutan untuk GPM kita. Okey tuan puan, saya memperkenalkan dahulu bersama dengan kita panel kita pada hari ini iaitu Dr. Zuridah Hanim binti Dato' Mat Ahir, guru Perpustakaan Media Cemerlang SMK Sultanah Bahyah Al-Ustar dan merupakan ikon GPM Negeri Kedah. Okey. Baik tuan-puan, kalau kita lihat di sini, panel kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya, sangat orang kata berpengalaman dan juga mempunyai pengalaman yang sangat luas. Dan banyak juga buku-buku yang telah dihasilkan. Untuk makluman, ini dia pencapaian Dr. Zuridah Hanim, iaitu guru cemerlang Perpustakaan dan Media SMK Sultanah Bahyah Al-Ustar, merupakan ikon GPM Negeri Kedah tahun 2019, top 3 ikon GPM kebangsaan 2019, GPM paling kreatif 2019, guru inovatif 2006 dan 2016, ikon guru akademik sekolah menengah 2013. Dan ini dia jurulatih PSS kebangsaan dia tuan-tuan. Bukan calang-calang. So pasti banyak pengalaman doktor kita. Okey, ini antara penulisannya 15 buku termasuk 5 buku PSS dan juga ada penulisan yang dimasukkan di dalam akhbar, majalah dan kertas kerja jugalah yang dihasilkan. Okey, baiklah. Kalau tuan-tuan puan perasan baru 2-3 hari yang lepas dalam GPS Bestari ada satu poster berkenaan tulisan Dr. Zuridah kita. Okey. Baik tuan-puan, ini dia pencapaian. Pencapaian telah dicapai. Okey, Johan PSS Kebangsaan, Anugerah Kualiti Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia tahun 2009. Okey, Anugerah Cemerlang Jurulatih Utama PSS 2012. 2012 tuan-puan, sekarang 2020, 8 tahun pengalaman. Tu dia, banyak pengalaman. Sepastinya panel-panel yang kami tampilkan pada hari ini iaitu Dr. Zuridah sendiri bukan hanya orang kata mentadbir pusat sumber sekolah tu yang telah hebat. Betul doktor Betul. Kita bermula dari bawah juga seperti orang lain. Ya, itu dia ini dia bermula daripada kosong hinggalah sekarang tuan-tuan puan. Jadi pada pagi ini jikalau ada soalan yang ingin tuan-tuan dan puan tanyakan, bukan hanya kepada buku, mungkin ada juga soalan berkenaan dengan bagaimana idea dan juga mungkin ada pandangan-pandangan yang boleh
tuan-tuan kongsikan. Jangan lupa tulis di ruangan komen YouTube dan juga Facebook untuk saya bacakan dan saya akan paparkan di paparan nanti. Baiklah, kita teruskan lagi. Dengan ini dia panel forum amalan terbaik PSS di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2018-2019. Okey, tuan-puan, pingat emas kajian tindakan sekolah kluster 2018, Anugerah Guru Media Cemerlang Negeri Kedah 2008, Anugerah Inovasi. Doktor, anugerah inovasi ni untuk PSS ya ataupun subjek? Anugerah inovasi terbuka untuk semua warga pendidik. Oh, untuk warga pendidik. Ya. Bersyukur Alhamdulillah tu dapat 3 tahun tu. 3 tahun straight tau, bukan calang-calang tuan-puan. 3 tahun straight ni. Okey, kemudian Johan PSS Cemerlang Kedah 2018, Johan PSS tahun 2019 Negeri Kedah. Anugerah khas. Itu di sekolah baru tu. Itu di sekolah baru. Yang sebelum tu yang sebelum tu di sekolah lama, kemudian saya berpindah ke sekolah baru. Syukur Alhamdulillah dapat buat daripada kosong lah di sekolah baru pula. Lihat tu tuan-tuan, setahun je. Okey, keempat PSS keempat di tempat yang keempat untuk Anugerah Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan 2019. Nampak tuan-puan, top 10 tau. Jadi hari ini tuan-tuan puan boleh bertanya dengan panel kita berkenaan dengan buku ni, Panduan Mengurus PSS Idaman. Panduan Pusat Sumber Idaman. Okey tuan-puan, jadi kita akan lihat pada pagi ini yang bagi doktor kita akan mengupas buku berjudul Panduan Pusat Sumber Idaman. So pastinya tuan-tuan puan penonton sekalian mungkin dah ada buku dan mungkin belum ada buku ini belilah buku ini cari sebab katanya dah tak banyak stok doktor buku ni. Dalam musim PKP ni memang kena cetak yang baru. Ya. Nanti kita akan paparkan nombor di bawah tu lah kan Cik Kamal kan. Kita akan paparkan nombor telefon untuk dihubungi di bawah tu nanti. Kita akan letak di akhir nanti. Tuan-tuan boleh kontak direct pada penerbit dan juga pengedar pencetak buku ini. Okey, dan tuan-tuan satu special. Hari ini ada special. Kalau sesiapa tuan-tuan puan yang mengikuti sesi bersama yang berbahagia Datin Haji Cik Muhammadiyah sebelum ini, beliau ada bagi hint bahawa akan ada satu buku baru lagi rentetan daripada buku ini untuk tuan-tuan puan. Jadi hari ini tuan-tuan tunggu adakah buku itu mungkin akan dilancarkan ataupun akan boleh didapati dalam tempoh terdekat ini. Kita akan tunggu di akhir sesi nanti tuan-puan. Okey. Surprise. Kejutan untuk tuan-puan. Kat ujung nanti tunggu sampai akhir nanti. Okey tuan-puan. Jadi ini tajuknya dan kita lihat juga siapakah panel-panelnya. Ini dia tuan-puan. Inilah dia panel-panel penulis kita, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris, GCGPM SMK Said Abu Bakar. Yang ini Datin Cik Muhammadiyah dah terangkan sebelum ini, antara-antaranya Cikgu Prasad Ridwan, Cikgu Syahridah untuk di Johor yang kenal, Cikgu orang kata Perpustakaan Cafe, Cikgu Sharifah Juliana Al-Idrus, dan panel kita Dr. Zuridah Hanim Al-Akhir dan juga para kata oleh yang berbahagia Datin Hajah Cik Muhammadiyah. Okey tuan-puan, jadi untuk itu saya teruskan serahkan sesi seterusnya ini kepada Dr. Zuridah kita, panel kita untuk membentangkan dan mengupas buku-buku yang diberi tajuk Panduan Pusat Sumber Idaman. Silakan doktor. Okay, terima kasih Cikgu Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar, khususnya para JPM yang sentiasa dekat di hati kami dan juga mungkin pendengar terdiri daripada guru-guru seluruh Malaysia. Hari ini saya akan kongsikan buku Panduan Pusat Sumber Idaman, di mana buku ini merupakan buku yang ditulis dari hati gabungan 5 orang penulis seperti mana yang dipaparkan oleh Cikgu Kamal sebentar tadi. Ditulis oleh Ustaz Nur Azlan,
Cikgu Prasad, Cikgu Syariza, Cikgu Juliana atau dikenali sebagai Ju Biskut Jagung di internet, dan saya sendiri, dan prakatanya ditulis oleh ibu kesayangan kita Datin. Assalamualaikum ibu kesayangan kita. Ya, terima kasih kerana terus menyokong. Kami panggil Datin sekarang mak segala JPM. Jadi kalau ada sebarang masalah, kembalilah kepada ibu kita. Datin adalah ibu segala JPM. Dan sebenarnya buku panduan Pusat Sumber Idaman ni ada kisahnya bagaimana diterbitkan. Idea menghasilkan buku panduan Pusat Sumber Idaman ni pada mulanya saya cuba-cuba menulis sendiri pada tahun 2012. Tetapi tak siap-siap. Sebab bila kita bekerja seorang, kadang-kadang idea tu terbantut dan kita juga dikengkangkan dengan pelbagai aktiviti, projek dan sebagainya. Kemudian apabila berkenalan dengan beberapa orang sahabat yang saya sebutkan, kami melihat bahawa kami ni rupanya ada satu kita kata boleh wujud satu teamwork yang kuat, otak yang sama-sama, kerana 5 orang kami ini kita kata gila-gila, idea gila-gila, dan bila campur dengan mak JPM kita lagi gila. Dan saya rasa buku ini wajar ditulis kerana kami dah bermula daripada bawah. Kita kelima-lima kami dapat pusat sumber yang bukan terus cantik. Contohnya saya sendiri, pusat sumber saya yang pertama adalah pusat sumber di tingkat 4, Cikgu Kamal. Di tingkat 4 yang memang tak sesuai untuk ibu mengandung dan guru-guru perempuan yang sakit lutut. Sebab saya masa tu saya mengajar di sekolah perempuan. Dan bagaimana pengalaman itu kita bangunkan sehingga dia dapat menjadi johan kebangsaan. Dan saya merasakan bahawa saya perlu share pengalaman itu. Bukan untuk mendapat kemegahan atau sebagainya, tapi sharing itu supaya lebih banyak di Malaysia pusat sumbernya dapat dibangunkan. Dan kalau kita nak wujudkan negara pembaca, kita tidak boleh bergerak seorang. Kita kena bergerak dalam satu teamwork yang sangat besar. Jadi apabila saya jumpa Ustaz Azlan, Cikgu Prasad Ridwan, Cikgu Syah, Cikgu Ju Biskut Jagung dan sebagainya, saya melihat bahawa kami mempunyai satu idea yang sama, masing-masing nak sharing pengalaman masing-masing. Jadi kami buat satu kumpulan WhatsApp dan berbincang macam mana konten. Jadi saya teruskan proposal yang tertinggal pada tahun 2012. Ini idea saya. Apa lagi idea nak masukkan? Kami hanya berbincang melalui Maya dan kebetulan saya berjumpa sendiri. Kadang-kadang kita berjumpa dalam mesyuarat dan sebagainya. Saya bawa sendiri proposal tu untuk berjumpa Ustaz Azlan. Terbang ke Johor berjumpa dengan Cikgu Syah. Kami bincang di kedai makan, saya ingat lagi. Kemudian berbincang dengan Cikgu Prasad dan sebagainya, dan terhasillah panduan Pusat Sumber Idaman yang ada 20 rahsia. Kenapa rahsia? Kerana di dalamnya adalah panduan yang kita kata tidak dikongsi dalam kursus-kursus, tetapi kami bercerita berdasarkan pengalaman kami sendiri. Macam tu Cikgu Kamal. Jadi kami bukan siapa-siapa. Jangan panggil kami sifu. Kami seperti anda semua, kami nak kongsi. Esok kami mati adalah pahala sedekah jariah. Sebab kami boleh melihat bahawa untuk bangun pusat sumber tu kena seluruh Malaysia. Ini kami kongsi kisah kami. Jadi JPM jangan bersedih, jangan nangis, jangan stres. Kalau baca buku ni adalah penawarnya, insya-Allah. Kemudian kita pergi ke seterusnya, Cikgu Kamal. Daripada buku ini juga, setelah buku ini diterbitkan, Cikgu Syah, Assalamualaikum. Still at home and still well, insyaAllah. Setelah buku ini diterbitkan, hikmahnya barulah kami nampak kami 5 beradik ni, kami dah panggil 5 beradik ini, datang dari zon-zon yang berbeza. Saya dari Ustaz Azlan dari Kedah, Ju Biskut Jagung dari Timur, kemudian Cikgu Prasad daripada Sabah Sarawak, Sabah boleh cover kawasan Malaysia Timur, kemudian Cikgu Syah di Johor. Jadi kami timbul idea macam mana kami nak dekat dengan JPM yang kita sayangi. Kita bergerak dalam bentuk bengkel, di mana setelah buku ini dilancarkan pada tahun 2019, kami telah bergerak ke Penang untuk seminar inovasi pusat sumber. Kami telah bergerak ke Pesta Buku Kedah, kemudian buat Iflah Johor. Bukan kami lah, ini Iflah Johor ni memang ambil spring lah kepada Cikgu Syahriza yang bekerja keras bersama dengan pasukannya, dan kami dipanggil dalam Iflah Johor 1.0, Iflah Johor 2.0, dan sebenarnya kami dalam rangka untuk bergerak ke Bintulu.
pada bulan April, tapi kita hanya merancanglah, Tuhan yang menentukan. Kita bawa bersama dengan mak JPM kita untuk bersama dengan JPM di sana. Tapi program tu kita terpaksa tunda dan kalau ikut perancangan pada bulan Jun kita akan ke Sabah pula. Okay, Bintulu di Sarawak kita akan ke Sabah pula. Tapi kita akan tengoklah kemudian macam mana sebab masalah PKP. Dan keistimewaan buku ini ialah kalau kita lihat tajuk-tajuknya, dia dibagikan kepada 2 session, Cikgu Kamal. Session yang pertama di mana kami berkongsi pengalaman kami sendiri bagaimana kami bermula daripada zero. Okay, bagaimana kami bermula daripada zero. Kemudian adalah kisah-kisahnya kerana saya sendiri bukan cikgu ya, Cikgu Kamal. Saya sendiri adalah bekas accountant. Bagaimana saya sebagai bekas accountant terjerumus menjadi seorang GPM menggunakan ilmu pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia, macam mana nak mengurus company misalnya tu, diterjemahkan dalam pusat sumber. Dan bagaimana Ustaz Cikgu Syah berkongsi daripada dia seorang cikgu outdoor menggunakan kemahiran cikgu outdoor dia tu akhirnya menjadi GC JPM. Okay, bagaimana Cikgu Prasad mengajak komuniti. Okay, dan bagaimana kisah Cikgu Ju Biskut Jagung yang kalau JPM semua kenal biskut jagung, seorang GPM yang kurang sihat sebenarnya tapi dia punya bersemangat wajar. Jadi tajuknya, walau kita bukan siapa-siapa, buatlah sehabis baik. Bagaimana dia boleh transform pusat sumbernya dan bagaimana kisah Ustaz Azlan dan mesin laminate dia. Okay, jadi kami menceritakan pengalaman kami sendiri. Jadi kalaulah GPM down, bacalah buku ni kerana anda tidak kesorangan. Okay, kerana kami telah sama-sama rasai dan kami kongsi dalam beberapa bab seterusnya pada bahagian B di mana ada bab-bab yang kita kata tajuk dia pun menarik. Contohnya gambarkan PSS idaman. PSS yang kita nak bangunkan tu kena gambarkan, dia tidak transform sekelip mata dan kita jangan tiru PSS orang 100%. Sebab sekolah kita environmentnya lain, kita pun pengurusnya lain, okay, anak murid kita lain, guru-guru kita lain. Jadi kita kena gambarkan macam mana rupa PSS kita. Dia diceritakan. Kemudian PSS itu kena ada watak dia. Contohnya PSS Cikgu Syah, wataknya adalah perusahaan kafe dan sekarang sudah ada kontainer, okay, library kontainer. Kemudian watak PSS Ustaz Azlan dengan program Al-Haqnya. Bagaimana watak PSS Cikgu Prasad Rizwan sebagai pusat komuniti. Jadi kita mesti ada watak kita sendiri. Jangan kita tiru semua orang, kemudian last kali kita duduk senyap di PSS kita stres. Okay, kita pilih satu watak sahaja, apa watak PSS kita untuk dikembangkan. Itulah keistimewaan PSS kita. Okay, itu pun diceritakan dalam bab. Kemudian ada chapter yang katakan bekerja dengan hati yang ikhlas GPM. Bila kita transformkan library kita, janganlah kita mengharapkan peiktirafan dunia kerana bila kita mengharapkan peiktirafan dunia kadang-kadang kita kecewa. Kita buat PSS cantik, kita frust, pentadbir kita tak bagi APC misalnya. Okay, kalau kita bekerja dengan ikhlas, Allah akan beri ganjaran dan ganjaran itu adalah ganjaran yang tidak disangka-sangka. Yang penting keikhlasan dalam bekerja. Yang penting kita kena fikirkan apa yang pelajar kita dapat. Okay, impak kepada pelajar itu sendiri. Kemenjadian pelajar dari segi pembangunan kognitifnya berdasarkan program membaca, dari segi efektifnya perasaan sayang kepada sekolah, sayang kepada pusat sumber, dari segi psikomotornya macam mana anak kita buka saja pintu sekolah berlari ke pusat sumber, itu yang kita kena fikirkan. Itulah yang kita katakan hadiah yang kita dapat sebagai seorang cikgu, kepuasan dan anugerah-anugerah itu datang kemudian. InsyaAllah rezeki Allah itu adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Dan PSS ni adalah sebuah organisasi yang merupakan setandan buah kelapa, di mana pokok kelapa itu daripada lidi, daun, batang, buah semua berguna. Jadi jangan kita anggap bahawa semua kerja kita buat keseorangan. Tak boleh keseorangan dalam pusat sumber ni. Kita kena bekerja dalam teamwork. Okay, daripada pondok Pak Gad, pegawai keselamatan, daripada makcik cleaner, anak murid, ibu bapa, semua itu adalah jawatan kuasa atau keluarga PSS kita. Itu yang
paling penting. Dan ada satu tajuk yang menarik kat sini. JPM adalah mentimun dan pentadbir adalah durian. Kena ingat tu JPM. JPM adalah mentimun dan pentadbir adalah durian. Maksudnya di sini, hebatnya JPM, macam mana pun, pengetua tetap bos kita. Okay, guru besar tetap ketua kita. Hormatilah ketua kita. Kalau kita pindah ke 3 sekolah, kita masih lagi berhadapan, bermasalah dengan pentadbir kita, bukan pentadbiran yang salah. Kita yang bermasalah yang sebenarnya. Mungkin kita tak kuasai kemahiran sumber manusia, macam mana kita nak tackle pengetua kita. Macam mana kita nak ajak pengetua kita bersama dengan kita. Sebelum kita nak ajak pengetua kita bersama dengan kita kena buktikan bagaimanakah kualiti kerja yang kita nak hasilkan. Sebab seorang pengetua, dia tidak akan abaikan kalaulah sekolah itu mempunyai kekuatan tertentu. Kita kena buktikan bahawa PSS kita merupakan aset besar kepada sekolah. PSS kita dapat memberi sumbangan kepada pembangunan akademik sekolah. PSS kita dapat memberi sumbangan membantu kepada kemenangan-kemenangan lain dan sebagainya. Nak tahu macam mana? Kenalah baca buku Panduan PSS Idaman. Okey, jadi topik-topik yang ada dalam buku ini saya rasa bukan sahaja sesuai untuk JPM, boleh dibaca oleh pentadbir sekolah kerana pengalaman saya pernah terlibat dalam kursus kepada pengetua dan guru besar di IAB Utara. Lepas saya slot saya tu, mereka terus order dan bila balik ke negeri masing-masing, mereka memperkenalkan buku ini kepada GB dan pengetua negeri masing-masing. Kemudian banyaklah order kerana mereka menganggap bahawa buku ini sebenarnya bukan saja boleh dipakai untuk mengguna pusat sumber, tetapi panduan-panduan yang ada itu juga boleh digunakan pakai untuk membangunkan sekolah secara umum. Jadi itulah sepintas lalu berkenaan dengan buku Panduan PSS Idaman, dan buku ini telah pun jadi telah pun beranak sebenarnya, beranak daripada buku Panduan PSS Idaman kepada buku kajian tindakan yang diperkenalkan oleh Datin Normadiah sebelum ini. Itu anak dia. Seterusnya telah pun beranak lagi kepada buku Diary PSS Idaman. Diary ni tak banyak kita kata tak banyak di muka surat sebab dia lebih kepada workbook kepada JPM. Dia hanya ada 23 muka surat bercetak sahaja, tetapi dalam 23 muka surat itu kita bagi tips macam mana nak bangunkan PSS, 7 langkah untuk mencipta pusat sumber hebat dan sebagainya. Kemudian kita bagi muka surat kosong. Tara, daripada muka surat kosong tu tulislah JPM macam mana pusat sumber idaman yang anda nak. Jadi nak bangunkan pusat sumber idaman ni, kita kena pastikan bahawa kita bangunkan tu ikutlah keperluan dan dasar-dasar kerajaan. Ini sebab kita ada 11 anjakan, ada aspirasi sistem. Jangan suka-suka buat aktiviti je sebab dalam sistem pendidikan kita ada aspirasi murid. Jadi macam mana JPM nak kena buat aktiviti berdasarkan aspirasi murid. Hebat tugas JPM ni. JPM ni sebenarnya bolehlah kita anggap sebagai unsung hero. Jadi JPM di sana bangunlah, bangkitlah. Jangan guna tagline. Kami tak suka guna tagline hanya JPM mengenal JPM. Itu sebab tak ada siapa pun kenal JPM. Sebab sama-sama JPM je nangis sama-sama. Jadi kita kena perjuangkan, kita kena buktikan bahawa kita boleh memberi sumbangan yang sama-sama besar dengan cikgu akademik yang lain. Itulah sebahagian kita kata perkongsian tentang buku. Nak baca seterusnya memang kena belilah buku ini. Bak kata pepatah Datin dalam prakata ni, baca sampai lumat. Sampai lumat setiap muka surat ini sangat memberi makna kerana kami menulis dari hati. Kalau kami mati pun ilmu itu ada dekat sini, insya-Allah digunakan sampai bila-bila. Dan seperti mana yang ditulis itu, rahsia membangun pusat sumber yang tidak didedahkan dalam khusus kerana setiap bab ditulis berdasarkan pengalaman kami sendiri. Ya, begitu Cikgu Kamal, sedikit kupasan berkenaan dengan buku Panduan PSS Idaman. Baik, terima kasih Doktor. Baik tuan-tuan puan, kepada yang baru menyertai daripada ada nampaknya daripada Bintulu ni. Okey, terima kasih Doktor atas penerangan kupasan secara ringkas dan padat tentang buku Panduan Pusat Sumber Idaman ini. Dan pastinya rakan guru mungkin ada yang telah baca, yang telah baca, mungkin baca tak habis atau mungkin dah kita faham kan. Kadang-kadang nak baca tu
ada ketikanya kita kena baca kata dengan penuh fokus dan sebagainya. Tapi doktor, kalau kita lihat apakah ibrah di sebalik buku ni? Okey. Setelah membaca buku PSS Idaman, di sini kita boleh kongsi bahawa yang pertama, kejayaan tu perlu perancangan. Dia tidak berlaku sekelip mata. Kalau dalam bab GPM adalah pemikir, kita kongsi bagaimana GPM perlu buat perancangan strategik, perlu buat perancangan taktikal. Daripada perancangan itu detailkan lagi dengan apakah operasi, setiap aktiviti itu apakah objektif dia, apakah impak yang dapat. Macam mana kita nak ukur impak tu, kita dapatkan maklum balas daripada murid. Mesti buat maklum balas. Jangan syok sendiri buat aktiviti. Aktiviti berjuta tapi kesan tak ada. Okey, aktiviti berjuta tetapi pinjaman buku masih lagi sama. Okey. Jadi kejayaan itu perlu satu perancangan yang teliti, dan yang penting GPM kena kenal pasti sebenarnya apakah masalah yang ada di pusat sumber masing-masing yang menyebabkan orang tidak mahu datang ke pusat sumber. Itu yang perlu dikenal pasti. Sebab lebih baik kita mencari penawar kepada ubat daripada kita buat saja aktiviti dan setiap tahun PSS kita sama. Kenal pasti. Mungkin PSS kita itu bukunya sudah out of date misalnya. Sedangkan pelajar suka buku yang baru. Apa yang perlu kita buat? Mungkin kita bagi tanya guru, tanya pelajar, buku apa yang mereka suka. Maksudnya kita menyediakan apa yang pelanggan kita mahu. Sebab membangunkan pusat sumber ni macam kita buat bisnes. Okay, kita buka pintu library. This is our supermarket. Okay, what is our product? Okay, produk adalah aktiviti. Aktiviti itu pelanggan kita suka tak? Jadi, kita kena rancang. Salah satu cara nak merancang adalah kita rancang bersama guru dan pengawas PSS. Kadang-kadang aktiviti yang kita buat kurang disertai kerana kita yang mencipta. Okay, contohnya saya berumur 40 tahun lebih. Sesuai tak aktiviti saya untuk pelajar anak kecil sekolah rendah? Mungkin kita boleh tanya pengawas kita. Kalau kita buat aktiviti macam ni, apa yang kawan-kawan kamu suka dan sebagainya. Jadi kita kena rancang. Jadi untuk berjaya memang perlu satu perancangan yang sangat teliti dan kena pasti masalah supaya kita betul-betul buat untuk mengatasi kita mencari ubat. Jadi kita ni macam doktor lah. Kita ni macam doktor. GPM adalah doktor. Apa ubat sebenarnya yang kita boleh buat supaya PSS itu dibuka dan pelajar berlari ke PSS, guru masuk dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, dari buku ini juga sebenarnya kita boleh mendapati bahawa GPM itu perlu ada ilmu. Setiap hari, contoh kita ada bab, setiap hari carilah satu ilmu. Baca di internet, berkawanlah dengan semua orang. Dan semua orang itu adalah guru. Okay, contohnya belajar mengecat pusat sumber. Kita tak mahir, kita perlu belajar macam mana nak mengecat dinding daripada pekerja sekolah. Hari itu, guru kita adalah pekerja sekolah. So jangan wujudkan jurang. Setiap hari semua orang adalah guru kita. Jadi GPM setiap hari perlu belajar. Makcik kantin. Macam mana makcik kantin boleh melariskan jualan makanan di hari itu? Kita duduk. Ini pengalaman saya sendiri ya. Saya tengok makcik kantin jual benda ni laku. Saya buka library di sekolah baru, tak laku. Macam mana? Jadi minggu depan saya dapat idea. Saya buka satu kios dekat kantin. Tak lawan lah dengan makcik kantin jual. Tapi kios berhampiran dengan kantin. Jalan keluar ke kantin. Saya bawa buku. Saya layout macam mana makcik kantin layout bihu, laksa dan sebagainya. Kemudian pelajar pinjam. Rupanya pelajar tak suka buku itu susun dirak. Sebab mereka tidak nampak. Mereka ke kantin, mereka dah nampak sebab mereka telah buat environmental scanning. Mereka scan dulu apa yang dia nak makan. Macam tu juga kita jual buku. Jadi saya bawa buku ke kantin, saya susun layout, pelajar tengok. Pelajar tengok dia boleh pilih. Dan pinjaman meningkat. Itu ubatnya. Jadi saya belajar daripada makcik kantin macam mana makcik kantin nak menjual produk dia. Okay, jadi setiap hari kita kena belajar. Sekitar kita semua adalah ilmu. Dan perlu kesabaran dan minat. GPM bertuah kerana dalam satu sekolah ada 2 GPM kah? 3 GPM kah? GPM ni adalah insan yang terpilih. Okay, bukan yang yang malang sebenarnya. Kita ucap tahniah kerana mendapat. Okay, dan juga jadi Cik Musha selalu sebut okay, tahniah dan takziah. Okay, tahniah kerana diberi peluang dan takziah kerana perlu bekerja lebih keras dan kita kena buktikan bahawa GPM ini hebat. Okay, dan perlu ada minat. Saya ada seorang sahabat.
sahabat, yang mana bila ceritakan sendiri, dulu dia tak minat jadi JPM. Tetapi bila dah lama dalam dunia JPM, kita berkawan dengan ramai JPM, rupanya jadi JPM ni seronok. Kerana kita boleh create aktiviti kita sendiri. Kita ada office kita sendiri. Okay, kita ada perancangan yang buat bersama-sama. Jadi memang kita boleh guna istilah JPM ni shock sendiri sebenarnya. Tetapi nanti kita akan wujud satu teamwork. Okay, satu company. JPM adalah CEO, kemudian kita ada pengurus-pengurus di rangkaian sumber, kita ada pengawal PSS sebagai salesman, sales girl untuk jual produk. Memang angan-angan tinggi ni, tapi kita memang boleh buat sebab kita ada kesabaran dan minat. Dan kita perlu melihat masalah itu semua adalah peluang. Sebab tahukah cikgu-cikgu, tahukah para penonton bahawa guru-guru yang menang anugerah inovatif tu sebenarnya mereka mencari ubat untuk menyelesaikan masalah. Okay, mereka create inovasi. Kemudian mereka masuk bertanding. Daripada mereka dapat idea, sebenarnya itu semua berpunca dari masalah. Nah, pengalaman saya sendiri, saya jadi JPM pada tahun pertama saya diposting. Boleh nangis Cikgu Kamal sebab saya pun guru outdoor sebenarnya. Okay, saya banyak bertugas di pusat koko dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba jadi JPM. Kemudian sekolah tu sekolah lama. Okay, yang berpindah ke bangunan baru, terpaksalah saya jadi macam mini pengetua lah, macam mana nak set up dan sebagainya, berpindah ke bangunan baru. Dan PSS-nya di tingkat 4. Dan saya mewarisi buku-buku lama yang dari PSS yang dibuka pada tahun 60-an. Okay. Sebab saya mengajar di sekolah konvent. Jadi bayangkan daripada bangunan konvent yang lama dipindahkan ke baru dan sebagainya. Jadi kalau saya terus menangis, saya tak ke mana-mana. Jadi rupanya itu semua adalah satu peluang. Saya berkenalan dengan arkib, pegawai arkib macam mana nak sah buku lama. Saya berkenalan dengan guru-guru di masa tu di PSPN, nama lama dan sebagainya. Dan rupanya itu semua peluang. Di mana saya boleh wujudkan jaringan dan sebagainya. Dan lepas itu PSS tingkat 5 itu menyebabkan saya selalu berfikir macam mana nak atasi masalah. Maka terlahirlah beberapa siri inovasi. Okay, dan sebelum saya meninggalkan pusat sumber itu, saya pun tak sangka telah pun dapat 23 anugerah dari pusat sumber tu sebelum berpindah ke sekolah baru. Sekolah baru tu pun berpindah atas keperluan perkhidmatan sebenarnya. Jadi bila kita buat brosur tu, disenaraikan kejayaan, subhanallah, saya berada di sekolah tu 10 tahun, 23 anugerah yang tanpa saya sangka-sangka. Itu pun sedar selepas kita senaraikan untuk buat brosur. Okay, jadi sebenarnya itu semua masalah. Okay, dalam 10 tahun itu, masalah-masalah yang kita dapat itu adalah peluang yang paling besar dan rupanya Tuhan letak rezeki saya di situ. Okay, Tuhan letak rezeki saya di situ, bukan rezeki saya semasa saya menguruskan pelajar di outdoor dan sebagainya. Tuhan letakkan rezeki saya dalam proses pembangunan pusat sumber. So, masalah itu adalah peluang. Dan semua perkara itu tidak mustahil. Cikgu-cikgu, penonton, kerana seperti mana yang dimaklumkan, saya pun bekas accountant, okay, buat KPLI. Okay, kalau yang penting kita mesti ada minat, ada kesabaran, ada kemahuan. Okay, bila ada kemahuan itu akan mengatasi segala-galanya. Okay, jadi 5 kisah kami ini adalah kisah-kisah yang nothing is impossible. Jadi bila pembaca baca, GPM akan mendapat kita kata pengajaran bahawa kalau kami boleh, kenapa anda semua tidak boleh? Okay, kalau ustaz yang masuk ke pusat sumber sekolah lamanya dulu yang terpaksa memecahkan pintu pusat sumber, dia dapat kunci dan dia pecahkan pintu pusat sumber, kerana rupanya pusat sumber tu tidak dibuka. Dialah yang pembuka pusat sumber tu, boleh baca doa takut pusat sumber tu berhantu. Tapi dia telah membangunkan menjadi pusat sumber cemerlang di negeri Sabah satu ketika dulu. Okay, jadi semuanya tidak ada perkara yang mustahil, kerana bagaimana Cikgu Syah sebagai guru outdoor boleh membawa nama pusat sumbernya begitu gah, boleh menggunakan pelajar untuk sama-sama bekerja bersamanya. Semuanya rahsia yang terdapat dalam buku Panduan Pusat Sumber Idaman. Bacalah. Memang kena baca, memang kena beli. Okey, dan itu ibrah, isinya kena baca sendiri. Gitulah Cikgu Kamal sepintas selalu untuk lebih lanjut memang kena baca buku. Okey.
Terima kasih doktor. Baik, tuan-puan, inilah dia bukan calang-calang bekas accountant menjunam terjun ke bidang pendidikan dan memegang satu jawatan. Memang tak dinafikan jawatan GPM ni jawatan yang sangat-sangat digeruni di sekolah. Emang guru lama pun cakap besar kan itu kan, cakap besar bila bagi tugas Betul. akan bagi pada guru yang baru posting. Itu yang Ya, betul. baru posting memang akan pegang sumber. Tapi seperti mana kata-kata doktor tadi, kata orang perasan, rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Keikhlasan adalah key point untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sejauh manakah keikhlasan itu dapat membantu kita dan juga mencapai hasrat yang kita nakkan. Betul-betul Ya, betul. Itu sebab saya nak kaitkan dengan ucapan Cikgu Syah, takziah. Takziah tu kerana tak ada siapa yang berani memegang. Tetapi itu peluang cikgu-cikgu. Jangan takut, jangan menangis. Kerana bacalah buku PSS Idaman kerana ada ubatnya di situ. Ya, betul. Okey, kepada penonton yang baru menyertai Cikgu Derry Atticus ni, tahniah 5 beradik Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang baru menyertai ini rasa Cikgu Atticus ni daripada Bintulu, di Sarawak rasanya Sarawak. Dia yang tadi yang doktor kata akan buat di Bintulu kan? Ya, betul. Itulah memandangkan kita itulah perkara yang tak dijangka yang tak jangka PKP berlangsung begitu lama dengan wabak penyakit yang kita pun tak jangka kehadirannya. Ianya membantutkan banyak aspek, tapi ini bukan halangan untuk kita bertemu di media maya. Ni contohnya di YouTube dan juga Facebook tuan-tuan Cikgu Prasad. Cikgu Prasad. Ni abang kami ni, Abang Prasad. Selamat datang Cikgu Prasad, selamat menyertai sesi ni. Okey, doktor, ada soalan. Ada soalan daripada yang berbahagia Datin Haji Cik Muhammadiyah. Baik. Saya ingin metik kata-kata daripada buku tadi yang doktor terangkan, GPM perlu berilmu. Baik, GPM perlu berilmu. Sudah pasti banyak ilmu yang doktor katakan tadi, belajar daripada makcik cleaner, belajar daripada makcik kantin kan. Semua tu adalah ilmu. Baik, bagaimana pula soalannya, bagaimana caranya mengambil hati awal pentadbir untuk bersama memberi kerjasama terutama dari segi kewangan. Mungkin doktor boleh ulas. Okey, ini soalan cepu cemas sebenarnya. Sebab soalan ini adalah soalan yang selalu ditanya dalam setiap kali kita buat bengkel. Okey. Selalunya, ini pengalaman saya, nak berkongsi pengalaman saya. Saya bekerja hampir dengan 7 atau 8 pengetua dah sebenarnya. Okey, syukur alhamdulillah Tuhan bagi saya mendapat pengetua yang ngam sebenarnya, yang sama-sama. Okey. JPM, yang pertama, JPM kena tahu apa yang pengetua suka. Bila apa yang pengetua suka, senang untuk JPM berbincang dengan pengetua. Kalau pengetua perempuan mungkin dia minat landscape, okey. Kemudian pengetua memang minat keceriaan ke, atau ada pengetua yang lebih fokus kepada pembangunan akademik dan sebagainya. Apa yang pengetua itu suka, kita terpaksa suka. Jangan lawan cakap dia. Okey, kalau pengetua itu bercadang, suka landscape, kita boleh masuk jarum, gerakkan rangkaian sumber menggunakan taman-taman sumber dulu. Contoh, cikgu, saya ada idea. Apa kata kami di pusat sumber, kami nak buat taman sains. Jadi, dia minat apa dan sebagainya. Dan kita letakkan bagi cadangan, kami bercadang sekian-sekian dan sebagainya. Okey, jadi pada sesi awal berkenalan dengan pengetua itu, orang Kedah guna istilah balan. Balan ni maksudnya jangan tegah apa yang pengetua nak buat. Kita follow dulu. Kalau kita terus masuk, tak boleh cikgu, kami bercara nak buat macam ni. Sampai ke sudah kita dapat duit. Ingat, pengetua adalah banker.
Okay, jadi kita follow dulu apa yang pengetua nak dan kita tengok apa projek pengetua tu yang mungkin pusat sumber boleh masuk. Macam contoh saya kata pengetua tu minat dia nak buat landscape dan sebagainya. Cikgu, saya cadangkan kita nak buat taman sains dan kalau ikut dalam instrumen pusat sumber kena buat macam ni. Okay, kita kena bersama-sama dengan pengetua. Okay, dan sebenarnya cara kita bercakap juga kita boleh dekat. Okay, pengetua tetap pengetua, kena hormat. Macam JPM adalah mentimun. Walaupun JPM tu ada master, ada PhD sekalipun, hormat pengetua kita kerana pengetua tetap ketua. Jadi kena cakap baik-baik dan sebagainya. Langkah pertama. Kemudian JPM di sekolah kena buktikan dia adalah seorang yang boleh bekerja. Kerana pengetua dia nak bagi duit, dia terpaksa buat investment. Kalau dia melihat investment yang dia buat tidak memberi apa-apa, jadi pengetua tidak akan memberi saluran duit itu ke pusat sumber. Okay, jadi kita buat program yang biarlah program itu kecil tetapi memberi impak kepada pelajar kita, memberi kesan. Contohnya kita buat program nilam di kantin. Sambunglah cerita kantin tadi. Program nilam di kantin. Okay, kita ambil buku-buku baru. Kemudian kita bawa lah pengetua, ajaklah cikgu kami buat program macam ni. Cikgu nak tengok tak? Jadi cikgu datang pada di kantin. Ya Allah, macam ni keadaannya. Zu, kita patut buku baru banyak Zu. Nanti order buku baru lagi. Contoh. Jadi begitulah. Macam saya di sekolah lama di konvent, PSS kami kecil di tingkat 4. Kawasan dia berkapet. Jadi bayangkanlah pelajar dah berpeluh naik ke tingkat 4, kemudian berkapet, pasang aircon, bau pun harum dan sebagainya. Jadi satu hari saya ajak cikgu nak datang ke pusat sumber waktu rehat. Mungkin cikgu boleh tengok pusat sumber kita boleh buat penambahbaikan dan sebagainya. Dia buka je pintu. Zu, tak sangka kenapa ramai macam ni. Zu, ada bau lah Zu. Tak apa Zu, buat kertas kerja. Tahun cuti sekolah nanti kita pasang tile. Duit jangan bimbang cikgu cari. Nampak tak cara bagaimana kita nak invite pengetua. Yang penting ikut cakap pengetua dulu. Kemudian barulah buat program kita. Itu dia antara tipsnya yang kita boleh gunakan. Jangan lawan pengetua sebab pengetua tetap mak kita di sekolah. Pengetua tetap ketua kita di sekolah. Itulah pandangan saya, Cikgu Kamal. Terima kasih Doktor. Betul, sangat tepat. Istilah GPM adalah mentimun, pentadbir adalah durian tu memang betul. Kerana sebesar mana GPM, tapi kalau kita tak boleh menghormati pentadbir kita, ketua kita, bagaimana pentadbir kita nak menyantuni kita? Kan? Jadi main pointnya adalah kita kena hormat dan menyantuni pentadbir kita supaya bila kita menyantuni pentadbir kita itu, pentadbir kita akan berlembut hati dengan kita untuk menyokong segala projek kita. Betul Doktor Ya, betul. Tepat sekali. Istilahnya saya sangat tepat. Menyantuni antara satu sama lain. Kalau kita ketegak ketegak sangat. Tak boleh buat apalah. Tak boleh buat apa sampai bila-bila. Ingat, pengetua banker. Jadi kita kena pandai ambil hati pengetua. Betul. Tak nafikan bahawa sekarang ini untuk makluman semua, saya difahamkan bahawa semua pentadbir yang ada pada ketika ini adalah pentadbir yang orang kata muda dan juga mereka pengalamannya luas dan boleh orang kata bertolak ansur. Betul. Ada sebahagiannya yang masih lagi berpegang kepada pusat sumber ni adalah orang kata satu main point yang peluang untuk dia, tapi sebenarnya bagaimana kita sebagai GPM menyantuni beliau pentadbir untuk kita berkolaborasi dan membuka minda dia. Minda dia. Sebab rasanya ramai pentadbir sekarang ni adalah mereka-mereka generasi yang baru yang sudah terbuka dan faham semasa. Okey, Doktor, baik. Okey, selamat datang kepada semua penonton, Puan Cikgu Nur Rafidah, Puan Yusuf Jagung, Umi Syam. Umi Syam, terima kasih kerana join walaupun lambat sikit tak mengapa. Terima kasih kerana menyertai. Okey, jangan lupa kepada semua penonton yang ada bersama, jangan lupa subscribe channel ini, channel saya, dan juga klik pada butang loceng dan like FB Persatuan Penasihat Pusat Sumber Sekolah Negeri Johor dan juga Facebook Sektor Sumber Pendidikan untuk maklumat-maklumat dan info-info yang terkini. Untuk channel saya, tuan-tuan jangan lupa tekan loceng itu untuk mendapatkan notifikasi berkaitan video-video live yang akan berlangsung selepas ini. Dan jikalau tuan-tuan puan ingin menonton video-video yang sebelum ini bersama panel-panel yang telah kami tampilkan sebelum ini, boleh layari channel saya untuk lihat dan tonton video-video sebelum ini. Okey tuan-puan. Baik, kita tengok di sini rasanya mungkin ada soalan daripada penonton kita. Jika tuan-tuan dan puan ada soalan, jangan lupa
tuliskan di ruangan komen untuk saya bacakan kepada panel kita. Okey. Jadi kita akan berkomunikasi dua hala bersama penonton-penonton kita pada hari ini, Doktor. Okey, baik Doktor. Yes. Daripada pembacaan dan juga penulisan Doktor berkaitan dengan panduan pusat sumber idaman ini, bagaimanakah untuk GPM kita mengaplikasikannya di dalam organisasi? Sebab kita faham GPM tidak boleh bergerak seorang. Betul. Dan tidak boleh orang kata syok sendiri menguruskan pusat sumber. Ini bilik aku, aku sendiri. Tak boleh. Jadi bagaimana buku ini membantu GPM kita untuk mengaplikasikan dalam pengurusan dan organisasi sekolah? Kita Dr. Kupas. Okey. Bagaimana buku ini dapat diaplikasikan dalam organisasi? Yang pertama, macam perbincangan kita sebelum ni pun kita tekankan tentang pembinaan pasukan kerja warga sekolah. Nak mendapat satu kejayaan besar, kita tidak boleh bergerak keseorangan. Kerana kejayaan yang seperti mana kejayaan yang Cikgu Kamal sebut, kejayaan yang sekolah saya raih sebelum ni pun bukan saya bekerja seorang. Saya hanya kata ejen menggerakkan. Kita ada satu pasukan yang kuat dari pekerja sekolah, dari pegawai keselamatan, dari ibu bapa, dari murid, dari guru dan sebagainya. Jadi untuk mendapat kejayaan yang besar perlu pasukan kerja yang sangat kuat yang perlu melibatkan semua. Kerana kita kena ingat setiap manusia yang ada dalam organisasi itu dia ada keistimewaannya yang tersendiri. Jangan menganggap semua orang, jangan menganggap orang ni tak boleh lah kita kata sebab dia ada kelemahan. Sebab kita selalu melihat orang dari segi kelemahan dan persepsi negatif. Lihat orang itu dari sudut yang positif. Kalau contohnya, ini pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang GPM dia tak suka masukkan, minta maaf Kamal, tak suka masukkan cikgu lelaki dalam AJK Pusat Sumber. Sebab dia kata cikgu lelaki tak buat file. Dah tahu memang lelaki memang tak suka buat filing. Kenapa disuruhnya buat file? Cikgu lelaki boleh jadi runner. Cikgu lelaki boleh design, cikgu lelaki boleh pergi ke kedai untuk berurusan dengan pihak luar, boleh ambil banner, pasang dan sebagainya. Itu ada kekuatan. Kena melihat seseorang dari segi kekuatannya. Jadi barulah kita wujud satu pasukan kerja yang sangat mantap. Setiap orang dia akan buat yang terbaik berdasarkan apa yang dia suka. Janganlah bagi kerja berdasarkan apa yang orang tak suka. Okay, itu yang kita kata rahsia bagaimana nak wujudkan satu pasukan kerja yang sangat kuat. Dan pasukan kerja kita juga mungkin kita boleh buat satu linkages dengan PPD. Okay, sebab PSS perlu dipromosikan supaya PSS kita dah lebih kuat. PPD, JPN, community atau agensi sekitar. Sebab PSS nak bergerak lebih jauh perlu sokongan pada pasukan kerja ni. Itu yang kata aplikasi bagaimana idea-idea itu GPM boleh gunakan untuk mewujudkan satu pasukan kerja yang kuat. Yang kedua ialah untuk membuat perubahan, berbalik pada ibrah yang telah disebut tadi, perlu satu perancangan. Untuk berubah perlu rancang. Itu sebab kita ada chapter gambarkan pusat sumber idaman. Okay, di mana kita bagi tips kalaulah dia nak kafe misalnya di library dia tu, tips yang diberi ni kalau boleh print gambar kafe letak kat sudut tu. Jadi tak macam tu? Sesuai ataupun tidak? Okay, jadi untuk membuat perubahan tu kita perlu rancang dan kita perlu gambarkan lebih jauh. Kita kena tengok bukan hari ini saja, bukan esok saja. Mungkin kita kena tengok setahun, 2 tahun, 3 tahun sebab PSS kita ni perlu hidup. Dan kita tidak mahu selepas kita sebagai GPM bertukar sekolah ataupun keluar, PSS itu terus mati. Okay, biarlah PSS itu disambung oleh legasi kita. Jadi perubahan itu perlu dirancang. Itu sebab dalam buku ini ada 5 kisah pengalaman kami sendiri. Jadi JPM boleh baca untuk meningkatkan motivasi kerana apa yang kita buat itu berlaku bukanlah sekelip mata. Okay, dan sebenarnya untuk membuat perubahan juga perlu bekerja berdasarkan garis panduan. Kita tidak boleh bekerja, bangun, pergi sekolah, bekerja seperti seharian, balik. Tengok-tengok 30 tahun dah jadi guru. Tapi tidak ada sebarang perubahan, tidak ada sebarang kejayaan yang kita boleh beri. Dan kita perlu bekerja menggunakan garis panduan. Dalam konteks pusat sumber itu, langkah pertama yang JPM perlu buat ialah cari buku panduan pengurusan pusat sumber abad ke-21. Itu kitab. Mesti ada kitab.
Kemudian walaupun kita tak masuk bertanding, mesti pegang instrumen PSS cemerlang sebab dalam tu komplit. Kerana saya sudah guna istilah ini, kalaulah guna instrumen PSS cemerlang, datanglah Nazir ke, PPD ke, JPN, anda berada di zon selamat, insya-Allah selamat dunia akhirat. Sesuai guna istilah selamat dunia akhirat ni, maksudnya kita dah memang bekerja pada satu track yang betul. Jadi apabila kita bekerja dalam track, apa yang dikendaki oleh pihak pentadbir atau pihak atasan, kita sudah ada dokumen, data dan sebagainya. Jadi bila kita ada hala tuju, jadi kerja kita lebih sistematik dan tersusun. JPM perlu ingat, banyak kisah di mana JPM dia terlalu memberi fokus kepada pembangunan JPM di sekolah hingga lupa apa yang berlaku di rumah. JPM juga seorang ibu, JPM juga seorang isteri, okay, JPM juga seorang anak. Jadi kita kena balance day life kita. Jadi bila kita bekerja ada hala tuju, ada garis panduan, jadi kita work smart. Kita bekerja cukup waktu misalnya, okay, mungkin kita ada masa kita spend dengan family, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Jadi kita kena work smart. Itu sebab kalau sekolah nak jadi sekolah kluster, dalam konteks sekolah saya nak jadi sekolah IB misalnya, langkah pertama adalah kita pegang garis panduan itu dulu. Kemudian, jadi bila ada garis panduan, senanglah untuk kita bergerak. Dan bila ada garis panduan, kita pergi kepada aplikasi seterusnya, mudah untuk kita sesuaikan nak mengurus rakan-rakan dalam AJK itu dari segi pengurusan pusat sumber. Kita melihat apa requirement dia. Requirement dia A sesuai tak dengan manusia A. Requirement B sesuai tak dengan manusia B yang ada dalam organisasi kita. Okey, jadi daripada situ kita belajar macam mana nak menguruskan sumber manusia. Seperti yang saya bagi tahu, berilah tugasan mengikut apa yang sahabat kita minat. Takkanlah semua tugas dia tak minat. Kadang-kadang kawan kita tak minat sebab dia memang tak mahir. Contohnya cikgu tu tak mahir ICT, disuruhnya mengurus bidang ICT misalnya. Jadi dia memang tak boleh perform. Okey, jadi berilah kerja kepada seseorang itu berdasarkan apa yang dia minat. Dan kita perlu melihat semua orang di sekolah, semua benda, semua perkara adalah sumber. Sumber meliputi dari segi aspek fizikal, dari aspek prasarana. Okey, fizikal prasarana samalah dari segi aspek sumber manusia. Kewangan itu adalah sumber. Dan untuk makluman semua, majoriti kami, 5 orang penulis ini membangunkan pusat sumber, kami menggunakan peringkat awal menggunakan bahan terpakai kerana kita tahu sekolah tidak mempunyai sumber kewangan yang banyak untuk semua nak beli baru. Saya sendiri pengalaman saya masuk ke sekolah baru, sekolah menengah sana bayar dulu, bukan sekolah baru, sekolah dah 5 tahun dah sebenarnya. Macam mana, memang tak ada duit. Kita kata, saya buka store lama, rupanya saya jumpa skirting lama. Saya basuh, hantar kedai Adobe, jahit dan sebagainya, saya pasang balik. Kemudian ada guru, ibu tak bertanya, mana dapat duit beli skirting? Sedangkan skirting itu adalah skirting dari store yang berpuluh-puluh tahun. Jadi kita kena melihat semua itu adalah sumber. Kemudian kita bangunkan dulu pusat sumber kita. Kemudian ada duit barulah kita buat yang baru. Jadi kita kena melihat, mata-mata kita kena melihat semua yang ada di sekolah itu adalah sumber. Kadang-kadang mungkin kita boleh buat sesuatu dengan cara berjimat cermat. Okay, ini cikgu Ustaz Azlan, dia bijak. Dia menggunakan semua bahan terpakai dia untuk dekor pusat sumber dan sebagainya. Jadi bacalah buku Pusat Sumber Idaman. Dalam ni diceritakan semuanya sekali. Begitulah kisahnya Cikgu Kamal. Okey, terima kasih Doktor. Begitu panjang lebar penerangan berkenaan bagaimana nak mengaplikasikan kata buku ni dalam pentadbiran sekolah dan organisasi kita. Dan seperti mana yang telah dinyatakan Doktor tadi, jangan lupa beli dan juga baca. Buku ni sebenarnya ada dijual, ada jual. Kita akan paparkan nombor telefonnya bagi yang nak dibeli, bagi nak mendapatkannya. Kita akan paparkan nombor telefon nanti. Tuan-tuan boleh hubungi terus kepada pengedar. Okey, baik, di sini ada komen Doktor daripada yang bahagia Datin Cemodia. Okey, GPM dari SKM selalu mengeluh tak cukup masa untuk urus PSS. Sebab banyak tugas lain. Kewangan pun sangat terhad. Ibu bapa pun dari kalangan yang tidak mampu menyumbang RM1. Adakah GPM perlu guna wangnya sendiri untuk menjalankan aktiviti sekolahnya? Okey, Doktor, mungkin boleh respon sikit daripada kenyataan yang berbahagia Datin Cik Madian. Okey, saya dah jadi macam doktor pusat sumber dah sebenarnya ni. Okey, menjawab pada persoalan, bagus soalan daripada Datin tu.
Sebab kita ramai sahabat-sahabat kita daripada SKM. SKM sekolahnya kecil, gurunya tidak ramai. Jadi guru SKM ni dia multifunction. Okey. Cikgu-cikgu, perkara yang pertama sebelum menjawab kepada menggunakan wang sendiri ni, kita kadang-kadang kita ambitious, semua kita nak buat. Kemudian kita stres, tak tahu nak pegang yang mana. Okay, jadi yang perkara pertama sekali dalam buku pun ada diceritakan, perkara pertama sekali ialah fokus dulu apa yang kita nak buat. Fikir satu perkara dulu, selesaikan satu demi satu dan buat checklist. Detail ada juga diceritakan dalam buku. Buku ni memang menjawablah banyak persoalan. Jadi dia ada checklist. Okay, fokus kepada yang nak dibuat dulu. Kemudian bila yang tu selesai, barulah bergerak ke yang kedua. Sebab kita kena ambil kira environment kita macam mana. Okay, tak sama dengan sekolah yang pelajarnya 1,000 dengan guru yang ramai. Okay, jadi kita buat satu demi satu. Yang penting, okay, kita ada kejayaan kepada sekolah, sumbangan kita. Itu yang penting supaya kita ada kepuasan. Okay, soalan datin yang berkenaan dengan menggunakan wang sendiri untuk menjalankan aktiviti sekolah. Okay, untuk makluman, semua JPM dan semua JPM harta adik-beradik saya bermula dengan menggunakan duit sendiri, Cikgu Kamal sebenarnya. Kerana kadang-kadang kita kena anggap macam ni, Tuhan meletakkan kita sebagai JPM, dia ada saluran, kita sedekah kepada sekolah, kita sedekah kepada anak-anak. Okay, ruang itu berada di depan mata. Okay, kalau kita nak buat setakat kita kata nak sampai RM50, nak kena buat kertas kerja dan sebagainya, tak apalah kita korbankan RM50. RM100 pun kita korbankan. Dan saya ada satu kisah, bila saya nak berpindah daripada sekolah lama ke sekolah baru, suami saya berseluruh, perlu tak sewa lori? Kerana yang ada di pusat sumber memang saya beli dengan duit sendiri, cushion, carpet dan sebagainya. Saya tak apa, tinggalkan kerana boleh digunakan oleh anak-anak, kita bermula dengan yang baru. Kerana Tuhan bagi kita itu rezeki untuk kita memberi sumbangan. Sedekah ini ganjarannya berlipat ganda. Itu ruang yang sangat, kita kata sangat besar untuk kita memberi sedekah. Dan bila kita memberi sumbangan, orang lain lihat, orang lain juga akan menyumbang. Ini pengalaman saya sendiri. Kak nak sedekah, Razu nak beli buku apa-apa tak? Yang ni kak nak sedekah. Resit minta balik sebab nak boleh kecualikan cukai, contohnya. Jadi itu penting untuk kita berbaik dengan cikgu-cikgu. Kadang-kadang pengetua saya ramai pengetua saya memang Azu, cikgu bagi ni duit sikit, belanjalah anak-anak pengawal PSS kerana dia orang dah banyak tolong untuk sekolah. Jadi bila kita bermula dengan kita sendiri kena bermula. Okay, jangan mengharapkan orang lain buat, kita mula dengan kita sendiri dan insya-Allah rezeki itu akan datang berlipat kali ganda insya-Allah. Okay. Terima kasih Doktor. Yang betul, sebenarnya apa yang Doktor nyatakan tu yang betul lah, memang tepat kerana setiap benda bermula, kita mula dengan sedikit kewangan kita. Walaupun tak banyak, sedikit sebagai usaha untuk kita membantu. Dan betul dengan Doktor bahawa ianya adalah satu sudut kalau kita pandang positif sebagai satu sedekah jariah kita, bukan sahaja tenaga tapi RM1 dalam membantu mengembangkan sumber dan juga hasilnya nanti adalah kembali kepada anak didik kita, anak murid kita juga tuan-puan. Setidaknya betul. Kita akan wujud selepas bila kita melihat anak didik kita, murid-murid kita membanjiri pusat sumber kita dengan hasil. Ya, betul. Okey, Doktor. Ini ada satu soalan daripada Puan Mahanom. Apakah usaha yang boleh dibuat bagi menggalakkan GPM sentiasa dapat memastikan pusat sumber sekolah diuruskan dengan cekap dan berkesan sesuai dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini? Okey, Doktor. Mungkin belum respon. Terima kasih Puan Mahanom untuk soalan. Okey, terima kasih Puan Mahanom atas soalan. Yang ini memang soalan PKP ni sebenarnya. Okey, dia bukan fokus kepada ikut kemajuan sekarang sepanjang masa sebenarnya. Okey, sebab bila kita dah bangunkan pusat sumber, kita ada rangkaian, betul? Kita ada rangkaian yang perlu diuruskan oleh guru-guru kita. Itu satu cabaran yang besar kerana bila kita dah berjaya uruskan pusat sumber, kita ada anak-anak dan sebagainya. Okay, dan anak-anak kita itu diuruskan sahabat-sahabat. Saya melihat macam ni, kita melihat bagaimana hubungan kita dengan sahabat kita sendiri. Kalau kita mempunyai hubungan yang kuat, sahabat kita itu bersama dengan kita, insya-Allah
pusat sumber itu dia akan menjadi lebih kuat dan dapat diuruskan secara sepenuhnya. Dan kita sebagai ketua atau kepala mungkin boleh buat inisiatif pertandingan rangkaian sumber terbaik. Okey, ataupun kita bawa kita sediakan makan-makan untuk kawan-kawan kita. Okey, ini pengurusan sumber manusia ni, saya cakap sikit pengurusan sumber manusia, dan kita mungkin boleh bagi ganjaran ataupun kita pergi bercuti, belilah sesuatu kepada kawan kita. Kita kena kawan-kawan kita tu adalah aset dan kita kena pegang kawan-kawan kita itu. Itu adalah pengurusan sumber manusia. Jadi banyak tips ni bacalah buku. Seterusnya ialah dan untuk melihat kepada PSS itu dapat diurus dengan cekap dan berkesan, berpegang balik kepada instrumen. Instrumen itu dah telah merangkumi semua. Dan kita jangan pegang kelima-lima bahagian dalam instrumen tu. Kita bahagikan bahagian A, contohnya cikgu A, bahagian B, cikgu B dan sebagainya. Dan setiap bahagian itu ada AJK-nya sendiri. Okay, yang jadi tak boleh urus ni adalah kita one man show. Okay, buat semua nak buat. Semua nak tunjuk terror. Jadi jangan tunjuk terror seorang-seorang cikgu. Kita kalau boleh kan satu pasukan kita tu kita menterrorkan satu pasukan sampai orang kuat, pasukan PSS ni memang gerun lah. Jadi kita wujudkan satu legacy, satu teamwork, satu empire. Saya nantikan cikgu Syahriza dia ada satu buku bagaimana dia nak mencipta empire tu, nanti dia kongsi dalam buku terbaru dia. Okay, jadi kita wujudkan satu empire tu. Jadi barulah pusat sumber tu dapat diurus dengan berkesan. Jadi kalau dari segi menggunakan sistem maklumat ni, maksudnya bersama dengan kita termasuklah guru ICT dan sebagainya. Jadi kita ni agent untuk mengikat guru-guru itu untuk bersama dengan kita. Okay, untuk lanjutnya bacalah buku panduan PSS idaman. Itulah ubatnya. Itu ubatnya. Ubatnya ialah tadi Dr. cuma share tips tau tuan-puan. Dia hanya share kongsikan tips-tips je dari buku tu. Sikit je sebenarnya. Tapi memang kena beli buku ni. Kena beli buku ni dan jangan lupa untuk baca hingga lunyai. Baca sampai lunyai kata Kak Datin. Okey, doktor, baik. Kita cuba untuk teruskan lagi dengan soalan dan seterusnya. Kita faham musim PKP ini GPM sendiri mungkin buntu, mungkin juga terlalu sibuk sebab ialah kita faham di rumah GPM jugalah bapa, GPM jugalah ibu menguruskan anak, menguruskan rumah, kan? Dengan anak-anak juga yang nak perlukan bimbingan online learning, kan? Kita faham nak memantau anak, mungkin kalau anak yang dah besar tak ada masalah. Anak yang kecil-kecil memang kerja dah bimbing. Kalau tak sekejap je dengan adap Google Classroom tu, tiba-tiba buka game. Itu biasa jadi baik doktor. Untuk musim PKP ni dah, bagaimana dan juga apakah kaedah yang doktor boleh suggestkan untuk menggalakkan anak-anak kita, khususnya anak-anak GPM dan juga anak-anak komuniti kita untuk membaca di rumah, doktor? Okey, ini soalan yang baik kerana beberapa slot yang dulu inilah juga soalan yang ditanya. Okey, bagaimana untuk menggalakkan anak membaca di rumah? Okey, saya suka menggunakan istilah back to basic, di mana rumah adalah sekolah yang pertama, ibu bapa adalah guru yang pertama, di mana ibu bapa perlu menjadi role model. Kalau ibu bapa tidak membaca, bagaimana nak menggalakkan anak membaca? Kalau ibu bapa tidak membaca, bagaimana nak suruh anak duduk diam buka buku? Contohnya, mak suruh adik baca buku. Kemudian mak buka movie layan cerita Korea. Baca mak nak habiskan. Habis cerita Korea ni, adik kena cerita dekat mak. Tak boleh, mak kena duduk bersama dengan adik. Okey, baca bersama. Okey, itu yang pertama. Kemudian, biarlah anak itu beli buku yang diminati. Okey, janganlah kita beli, adik, ni mak beli buku ni, adik baca. Bawalah anak itu ke pesta buku, biar mereka pilih buku yang diminati. Sebenarnya apabila mereka beli buku yang diminati, secara tidak langsung ibu bapa dapat melihat kecenderungan anak itu. Sebenarnya itulah potensi anak itu nak ke mana. Sebenarnya contoh, kita tengok anak kita ni rupanya suka baca buku tentang tulang dan sebagainya. Maksudnya dia minat bidang perubatan. Jadi ibu bapa boleh beli ensiklopedia yang lebih kepada sains dan sebagainya. Kita melihat kecenderungan anak itu tersebut. Jadi biar dia memilih. Jadi kalau musim PKP ni boleh beli buku online. Okey, adik nak beli buku mana dan sebagainya. Kita bagi dulu apa yang dia minat. Kemudian barulah kita berubah kepada tajuk-tajuk buku yang lebih besar. Di sekolah pun macam tu. Kita bagi dulu komik.
Tak apa, bagi komik, majalah, kemudian baru kita alih kepada buku yang lebih besar. Kita tak boleh terus bawa buku yang bertahap tinggi. Kita sendiri pun boring lah baca buku ni sebab kita tak minat. Kita bermula daripada bawah. Kemudian pada musim PKP ni juga, ibu bapa mungkin boleh buat log bacaan, log harian. Okey, kita mungkin letak A4 paper ataupun pada A4 paper lekat di dinding atau pada whiteboard. Okey, Along baca berapa buku, tulis. Angah baca berapa buku. Selalunya anak-anak ni dalam adik-beradik dia akan lebih suka berlawan. Walaupun adik kecil yang ke-6 pun dia tak mau kalah daripada abang long dia yang nombor 1. Itu memang tabiat anak-anak. Jadi buat satu log bacaan supaya ada pertandingan. Dan dalam kehidupan harian tu kalau boleh adalah bajet untuk buku. Dan ini memang jadi isu sebab pernah bertanya pada saya, Cikgu Zuridah, kami bagaimana dengan keluarga yang berpendapatan rendah, B40 dan sebagainya, mana nak makan pun susah, bagaimana ada bajet untuk buku. Saya nak tanya satu soalan, anak itu ada handset tak? Handset dia pakai prepaid, 1 minggu RM10, betul? 1 minggu RM10, kemudian sebulan berapa prepaid, berapa nilai prepaid yang perlu dibayar? Kita beli buku sekarang tidaklah mahal. Contohnya saya ambil buku Bling dan sebagainya. So, buku untuk anak-anak RM10 dah boleh beli satu buku keluaran Bling book misalnya. Buku itu boleh dibaca dari generasi ke generasi. Boleh ditukar dengan jiran dan sebagainya. Boleh ditukar dengan family Mak Long, family Pak Long dan sebagainya. Bertukar dalam family yang besar. Balik kampung bawa buku tu tukar dengan sepupu dan sebagainya. Kaedah kita sendiri sebenarnya yang boleh membudayakan amalan baca sebab hendak seribu daya atau hendak seribu daya. Jadi kalau saya kata tak ada bajet untuk buku, fikir balik kerana anak tu boleh beli handset, dan ada prepaid seminggu RM10. RM10 tu dah boleh beli buku. Sedangkan prepaid tu akan habis macam tu saja dalam masa 1 minggu. Dan mungkin jadikan buku sebagai hadiah. Ini pengalaman saya sendiri kerana arwah ayah hadiah tu semua dalam bentuk buku. Dan buku tu berubah ikut zaman lah. Saya ingat lagi masa saya umur 17 tahun, ayah saya bagi hadiah buku bagaimana untuk menjadi wanita. Memang saya terkejut lah, dalam tu ada tips untuk menjadi wanita idaman, soalan like that lah macam tu. Maksudnya saya pun dah sedar, mana saya dah besar, saya pun perlu berubah daripada yang childish dan sebagainya. Tapi itu adalah dalam bentuk didikan. Dan mungkin ibu bapa boleh buat pertandingan dalam keluarga. Saya nak kongsi di sini beberapa pertandingan. Contohnya pertandingan pembaca terbanyak. Antara 6 beradik tu siapa baca yang paling banyak? Habis PKP, ibu bagi hadiah. Ataupun siapa yang baca buku paling banyak akan dapat duit raya ekstra RM100. Contoh, memang akan pulun lah baca kalau macam tu kan. Jadi dengan sendirinya perkara itu hidup. Kemudian boleh juga buat pertandingan sudut membaca di bilik tidur masing-masing. Bukan sudut membaca dalam rumah. Dalam rumah ni biasanya kalau buat kadang mak ayah lah yang bersemangat buat. Yang lain semua jadi tengok, bagi idea. Mereka ada bilik mereka. Mungkin Kak Angah dengan Kak Long satu bilik. Boleh lawan dengan Abang Long, Abang Long satu bilik. Lawan. Jadi bagi mereka tema. Dengan sendirinya, ibu tak payah pening kepala. Mereka sendiri yang mengemas bilik mereka dalam tema buku. Di sini dipaparkan perkongsian daripada Cikgu Prasad. Di mana Cikgu Prasad membuat Pusat Sumber Cikgu Prasad. Tahniah kepada Cikgu Prasad yang telah melaksanakan pertandingan perpustakaan keluarga. Gambar-gambar ini bukan pusat sumber ya Cikgu Kamal. Ini adalah perpustakaan keluarga di Kampung Titingan. Kampung di Tawau, di mana Cikgu Prasad mengajar di sekolah luar bandar. Bagaimana Cikgu Prasad boleh mengajak komuniti untuk mengadakan pertandingan dan transformkan ruang keluarga itu kepada pusat sumber. Jadi di Kampung Titingan ni tak adalah kita kata hias dengan pinggan dan sebagainya. Hiasan terlebih kepada pusat sumber. Jadi kesannya, impaknya ialah bilangan pelajar yang masuk ke sekolah pada tahap 1 itu bilangan pelajar yang buta huruf semakin berkurang sebab telah ada asas di rumah amalan membaca itu. Jadi bila buku berada di depan mata, tentu ibu akan mengajar anak membaca sekurang-kurangnya ABC. Jadi anak-anak telah mengenal huruf daripada umur 3 hingga 4 tahun. Ini memang satu kisah benar dan sangat menarik, kejayaan yang hebat yang dilakukan oleh SK Kampung Titingan. Jadi semuanya bermula daripada keluarga. Dan saya juga ingin berkongsi juga Cikgu Kamal. Ini dilakukan oleh sahabat saya Ustaz Azlan. Di mana Ustaz Azlan buat treasure hunt Cikgu Kamal sepanjang PKP ni.
untuk menggalakkan membaca. Okey, anaknya 6 orang, anak 6 orang dibahagi pada 2 tim biru dan tim merah. Jadi subuh-subuh awal tu dia dan isterinya soalan dah JPM kan, soalan kan banyak. Jadi seliklah dekat bilik dan sebagainya, buat treasure hunt. Jadi satu hari tu ada aktiviti. Bila petang dah penat lah, anak tu diamlah sikit kan. Tapi bila buat aktiviti macam tu, jadi anak akan mencari maklumat. Jadi bolehlah ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian berada di rumah tu, bolehlah buat aktiviti tu. Jadi aktiviti tu seharian dan patah balik kebaikannya kepada kita semua. Dan bulan puasa ni kita bolehlah buat aktiviti tadarus. Dan sebelum kita berakhir untuk segmen menggalakkan baca ni, kita kena ingat, saya suka lontarkan soalan ini. Iqra adalah suruhan Allah yang pertama. Allah sebut Iqra, dia tak suruh sebut solatlah, sujudlah, mengucap dua kalimah syahadah atau apa, tetapi Iqra. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, kita kena angkat kalimah Iqra tu sebagai perkara utama kerana itu adalah suruhan Allah yang pertama. Okay, jangan ada sampai anak kita berumur sekian-sekian masih lagi tidak boleh membaca. Okay, kerana tingginya martabat Iqra itu, kerana itu adalah suruhan yang pertama. So back to basic, semuanya nak menggalakkan anak baca perlu bermula dari rumah. So itulah jawapan saya untuk soalan yang dilontarkan oleh Cikgu Kamal. Kenapa banyak soalan lagi tu? ada juga banyak soalan, Doktor. Okey, baik. Ni saya baca si komen daripada penonton kita, baik daripada Umi Syam. Ni dia. Tahniah Dr. Zul, kolaborasi juga banyak membantu kita untuk membangunkan perpustakaan. Apa komen Doktor tentang kolaborasi ini? Kolaborasi tentang membangunkan perpustakaan. Okey, komen saya patah balik, kita hidup tidak boleh keseorangan. Kita mati pun nanti orang lain akan mandikan kita. Okay? Kita bergantung dengan orang. Begitulah pusat sumber. Lihatlah sekeliling kita. Sekeliling kita adalah kekuatan kita. Jadi aktiviti pusat sumber itu akan jadi lebih menarik jika kita berkolaboratif dengan orang lain. Contohnya dengan perpustakaan desa, perpustakaan awam, atau kita ada institusi pengajian tinggi. Pergilah bertanyalah mereka, mungkin ada program yang kita boleh laksanakan bersama, sebab kadang-kadang anak-anak kita di sekolah dia dah boring dengan aktiviti yang sedia ada, dia nak satu kelainan. Jadi bila kita berkolaboratif, kita boleh buat jaringan. Yang pertama, kita memberi peluang pada agensi untuk bersama dengan kita dan kita akan dapat win and win balik, mungkin dari segi sumbangan peruntukan kewangan, peruntukan aktiviti dan sebagainya, dan mungkin ada sumbangan dari situ. Jadi kita perlu melihat bahawa bila ada kolaboratif tu, jaringan itu memberi 1001 makna kepada pengurusan pusat sumber sekolah kita. Memang sangat berkesanlah kalau kita laksanakan kolaboratif. Okey, terima kasih atas penerangan tu. Yang betul, kalau kerja seorang, kita tak akan ke mana. Tetapi kalau kita secara berjemaah, insya-Allah apa yang kita rancang secara berjemaah akan pergi lebih jauh dan lebih baik daripada yang kita fikirkan. Okey, baik. Ni ada satu lagi komen daripada Cik Fitri Syukri Digital Konsultasi. Menggalak budaya membaca perlu dipikul kementerian lain juga, bukan sekadar KPM. Contohnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu pertandingan perpustakaan di rumah. Bagus. Terima kasih Cik Fitri atas pandangan. Yang betul tuan-puan, sebenarnya kalau kita boleh lihat bahawa zaman-zaman sebelum ini, program galak baca ada, mungkin orang lama tahulah bahawa ada satu poster yang menggalakkan untuk perpustakaan, mini library di rumah. Pada 80-an, tahun 70-an time tu. Saya ingat lagi masa arwah ayah saya membawa buku-buku yang banyak. Buku-buku arwah ayah saya guru agama. Jadi buat buku-buku agama yang banyak. Motivasi agama, tentang cerita kitab-kitab lama lah. Jadi memang kitab-kitab tu yang diletakkan. Dan kadang-kadang kita tergerak untuk membaca. Tu yang kadang-kadang ada lelaki tua di kaki bukit. Kan? Seorang tua di kaki gunung. Seorang tua di kaki gunung. Saya baca masa darjah 1, buku tu saya ingat. Betul. Buku tu buku lama. Saya suka baca Betul. sebab ceritanya sastra yang sangat-sangat nak kata tinggi bahasanya, tapi benda tu kita mudah faham. Saya ingat itu satu buku pertama yang saya baca pada masa itu. Memang buku ni best, tapi lepas tu tak jumpa. Sebab memang buku tu kita baca kadang ialah budak-budak masa tu kan. Itulah dia. Dan itu tuan-puan, yang betul lah, bermula daripada rumah dan juga keluarga. Okey, baik. Untuk
kerjasama di setiap negeri rasanya ada perpustakaan awam negeri masing-masing, mungkin boleh berkolaborasi, dan juga sebagai langkah utama boleh berkolaborasi dengan PIBG untuk menggalakkan program-program bacaan di rumah. Sebagai contohnya waktu PKP ini kan, kita boleh galakkan kerjasama PIBG untuk mempromosi kaedah-kaedah membaca, kaedah kita buat poster yang simple-simple, mungkin kaedah baca cara laju, cara perlahan, ataupun bagaimana skimming kan, benda-benda tu ada di library dan juga ada di internet, kita boleh kongsikan bersama keluarga. Okey, doktor, baik. Sepanjang cuti ni, sepanjang cuti kita pasti GPM semua risau dengan program-program yang telah dirancang pada tahun. Jadi bagaimana untuk kita sebagai GPM ini memantau perkembangan anak-anak murid kita di rumah supaya mereka juga turut bersama setidaknya membaca satu buku ataupun adalah aktiviti bacaan di rumah, doktor. Mungkin doktor boleh bagi sikit pandangan. Okay. Saya boleh berkongsi berdasarkan pengalaman sendirilah ya. Okey, bagaimana nak menggalakkan murid kita membaca dalam waktu PKP. JPM, biarlah pintu library kita ditutup asalkan pintu hati anak murid kita tidak ditutup. Janganlah sampai anak murid kita ni terlupa wajah GPM. Okey, jadi kita perlu terus hidup dan sekarang ini ada banyak kemudahan atas talian. Okey, kita minta yang pertama sekali dari segi bahan lah. Okey, pertama sekali dari segi bahan, kita boleh minta seluruh warga sekolah untuk daftar di PNN e-library. Jadi sekurang-kurangnya yang ada talian, okey, boleh mendaftar mendapat ribuan e-book untuk dibaca sepanjang tempoh PKP. Dan kita jangan lupa setiap pembacaan itu direkodkan balik dalam nilam. Biarlah dia orang boring setiap hari. Dah rekod nilam belum? Dan sebagainya. Okey, untuk mewujudkan supaya hubungan kita tidak terputus, dicadangkan GPM ada PSS atas talian. Contohnya macam channel Telegram lah. Saya nampak yang setakat ni yang berkesan. Kalau boleh nak mutekan ataupun tutup ruangan komen pun tak apa. Nanti kan banyak kan. Tapi kita invite. Okay, invite. Macam channel di sekolah saya dah 800 orang lebih. Okay, setiap hari kita update apa program hari ini atau ingatan. Mungkin ada waktulah, mungkin daripada pukul sekian-sekian kita buka untuk sebarang komen, cadangan dan sebagainya. Maksudnya kita menyediakan library itu dibawa ke rumah supaya hubungan itu tidak terputus. Okay, sebab anak-anak ni sentiasa nak ingatkan. Mandi pun kadang-kadang kita nak kena ingatkan, apatah lagi membaca kan. Jadi kena ingatkan supaya hubungan tu tidak putus. Ini wujudkan PSS atas talian. Dalam konteks pengalaman saya menggunakan Telegram. Kemudian sepanjang PKP ni juga kita ada grupkan dengan pengawal PSS kita. Rancang aktiviti bersama dengan PSS. Okay, kadang-kadang kita rancang aktiviti kita pun tak jalan sebab kita ni otak orang tua. Okay, mungkin idea kita kadang-kadang aktiviti tu boring. Biar pengawas rancang. Pengawas rancang ni dia tahu apa kehendak kawan-kawan sebaya dia. Okey, kemudian bila rancang bersama pengawal PSS, maka adalah aktiviti yang dilaksanakan sepanjang PKP. Dulu kita anggap PKP ini hanya 2 minggu. Bergerak ke PKP 2, PKP 3 dan sebagainya. Tak apa, kita teruskan aktiviti habis PKP 1 2 kita buat come up dengan aktiviti baru. Yang penting biarlah library kita tu terus hidup. Kadang-kadang kita perlu juga snap, ambil gambar-gambar PSS kita bubuh. Ingatkah anda kepada wajah ini? Kita buka komen rindu dan sebagainya. Daripada situ kita rupanya dapat macam-macam rahsia anak-anak kita. Yang penting hubungan itu tidak putus. Okey, boleh duduk. Masa tu kita boleh tahu lah, dah baca buku belum? Cikgu hari ni saya dah rekod dan sebagainya. Biar ada interaksi, okey, secara maya. Dan ingin saya tekankan bahawa bila kita buat aktiviti, kita kena mengambil kira latar belakang SES pelajar. Itu penting. Jangan anggap semua pelajar dapat akses ke internet. Jadi dalam aktiviti kita mungkin ada aktiviti yang 100% bergantung kepada bacaan secara maya. Okey, secara online dan sebagainya. Mungkin ada aktiviti yang mungkin pelajar itu boleh dapat info melalui Telegram ini saja. Okey, sebab dia tak boleh buka data dia memang congested atau tak ada talian dan sebagainya lah kita katakan. Okey, mungkin ada pertandingan doodle, kemudian pertandingan teka selang kata, maksudnya menggunakan internet yang kita kata ya minimal, saya perkataan tak jumpa. Secara minimal. Maksudnya kita buat pertandingan, kita perlu mengambil kira latar belakang pelajar. Jadi pertandingan kita tu baru ada penyertaan.
Okay, supaya PSS kita tu pelajar macam ni macam mana pertandingannya, pelajar macam ni apa aktivitinya dan sebagainya. Jadi biarlah PSS itu terus bergerak. Kita boleh buat kuis COVID, kuis Ramadan, tanya kuis Ramadan. Hari ini kuis Ramadan ni isi dalam Google Form, jawab soalan dan sebagainya. Hadiah, hadiah ni tunggu selepas PKP ataupun sedia online. Tapi aktiviti tu perlu ada. Kemudian kuis hari raya ataupun boleh buat video vlog sepanjang PKP ni, sebab kita tak tahu apa yang anak-anak kita rasa. Sebab sebenarnya bila kita buat aktiviti ni, pengalaman saya sendiri, ada pelajar yang bagi tahu dia sendiri ada masalah bekalan makanan dan sebagainya. Pelajar kita tak sama, bagi tak sama. Dan kita pun boleh berhubung, kita tahu pelajar kita macam ni, macam mana dah makan belum, kita sebab kita ni cikgu. Jadi di samping kita dapat menggalakkan murid kita membaca, PSS atas talian ini juga sangat berkesan untuk memberi bantuan. Jadi kadang-kadang kita dapat tahu ada pelajar yang ada masalah, bukan pelajar, saya sebenarnya pelajar yang sekolah berdekatan ada masalah, mungkin kita boleh salurkan dan sebagainya. Jadi apa yang penting, bila ada hubungan yang rapat macam ni, kita touch hati mereka, mereka akan terus bersama PSS dan tak sabar pintu PSS fizikal sebenarnya dibuka. Itu yang penting tugas sebagai JPM. Baik Doktor, terima kasih atas keterangan tu. Nampak panjang lebar. Sebenarnya walaupun waktu PKP ini kita risau pusat sumber kita tu tak bergerak dan sebagainya, tapi ada platform yang lain, sebagai contohnya daftar dalam PNM, e-library dan juga PSS Talian. Dan saya suka idea PSS Talian tu menggunakan platform Telegram, Doktor, ya? Telegramnya, sebab pelajar ramai boleh akses. Kalau WhatsApp mungkin beratlah telefon kita tu nanti kan. Jadi semua boleh akses. Kalau yang canggih sangat, ada pelajar takut dengan teknologi. Jadi kita semakin wujudkan jurang. So saya bercakap dalam konteks sekolah saya, ada pelajar dari kawasan bandar, dari kawasan bandar, pelajar yang tinggal di asrama dan sebagainya. Jadi bila ada media yang macam tu, yang tengah-tengah, kita kata media yang tengah-tengah, yang kedua-dua pihak boleh makin, kita ambil kira yang macam tu. Betul Doktor. Baik, maknanya dari pandangan Doktor tadi, cadangan yang sangat baik bahawa kita boleh, orang kata bukan memantau, tapi ibaratnya kita nak mengeratkan hubungan supaya budak tak lupa wajah GPM tu. Ya. Wajah GPM macam mana lagi-lagi pula PPS. Takut rindu sangat jumpa cikgu ni tapi tak jumpa kan. Jadi dalam Telegram tu boleh kata adakan aktiviti, mungkin boleh bertukar pandangan dan sebagainya. Ya. Itu idea yang bagus Doktor. Terima kasih atas pandangan dan juga idea yang sangat kata baik. Sebab bukan kita faham bahawa sekarang ni ramainya guru menggunakan platform Telegram dan juga WhatsApp untuk kata sebagai latihan, memberi latihan dan assignment kepada anak-anak melalui ibu bapa kalau sekolah rendah lah. Kalau sekolah menengah biasanya terus kepada mereka. Tapi mungkin boleh dipelbagaikan sebagai GPM supaya kita tidak ketinggalan untuk bersama dengan mereka. Kadang-kadang betul juga kata Doktor bahawa contohnya saya terbaca lihat dari FB rakan saya bahawa ada budak yang bercerita dirakamkan dan dikongsikan video tu. Itu juga adalah satu terapi di mana budak-budak boleh menunjukkan bakat dan mereka juga melepaskan tension mereka bila mereka bercerita. Jadi akan merupakan satu penghargaan buat mereka. Sebab banyak sekarang ni ada video buat masakan, anak-anak tu belajar buat masakan lah sebagainya. Ada dilihat. Jadi itu adalah satu aspek yang mana GPM boleh ambil peluang di situ. Betul. Mengurangkan rasa stres. Kan? Jadi bolehlah setidaknya anak tu belajar membantu ibu bapa mereka di rumah. Mungkin yang bantu mak di dapur, yang ayahnya mungkin boleh bantu ayahnya di luar, mungkin bertukang dan sebagainya. Jadi itu satu latihan. Betul. Dan Kamal, yang saya nak mencelah sedikit, kita kena faham bahawa PSS bukan sekadar buku. PSS bukan sekadar buku. Jadi PSS boleh pergi jauh lagi. Jadi macam Kamal kata, bagaimana pelajar boleh buat video dan sebagainya. Mungkin kita boleh share YouTube, bagaimana pelajar boleh hasilkan video dan sebagainya. Jadi sebenarnya asalkan setiap hari mereka ada aktiviti, sebab pelajar ni terkurung, takut nanti dia stres dan sebagainya. Jadi pengisian aktiviti itu menganggap bahawa PKP ni adalah momen-momen indah dalam hidup mereka. Sebab
Sebab kita sendiri pun tidak sangka akan melalui tempoh PKP ni. Jadi GPM inilah jarum anda yang terbaik. Okey, buat pertandingan vlog masak. Okey, hari ini kita hasilkan sebagainya, buku resipi akan digunakan. Masa tu kita boleh menggunakan pendekatan literasi maklumat. Okey, dalam video tulis apa kita kata? Tulis sumber apa yang digunakan untuk pencarian dan sebagainya. Kita kena pandai menggunakan asalkan kita dekat dengan pelajar. Ya, betul Doktor. Terima kasih Doktor. Betul, jarum yang sangat tepat pada ketika ini untuk GPM mempelbagai aktiviti bukan hanya terhad pada buku Doktor malah Ya, betul. sebab bila betul. kita melihat literasi maklumat itu bukan hanya pada buku tetapi Betul. kepada semua medium. Latihan orang kata gerakan minda dan sebagainya, tangan kan, skills itu semua dipupuk melalui literasi maklumat dan lebih Betul. bukan hanya bercerita. Mungkin mereka boleh merakam video, setidaknya rakam video bersama keluarga kan, dia edit, dia rakam, dia upload, itu dah cukup baik. Dan dia nak buat itu, dia perlu mencari resources bagaimana untuk buat. Itu adalah ilmu menggunakan pendekatan the big six model. Kena ingat tu. Betul. Betul, the big six model. Dan juga mungkin saya boleh sentuh juga sedikit untuk rakan-rakan GPM kita dan penonton pada hari ini. Ya, jangan lupa subscribe. Okey. Gitu. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Baik, untuk GPM, saya faham bahawa kadang-kadang kita terlalu eager, terlalu excited dan menggunakan medium, semua pelantar. Namun begitu, kita perlu memberi pendekatan dan juga kita perlu bagi peringatan kepada anak-anak didik kita tentang keselamatan ICT. Sebab hari ini sangat kurang dididikkan. Sebab saya lihat GPM kata ni cikgu ICT ni tugas. Tapi setidaknya kita membantu sebab kita juga berhubung dengan pelajar. Jadi kita kena terapkan bahawa keselamatan ICT, keselamatan data peribadi juga sangat penting. Sebab sekarang kita faham musim scammer, musim orang nak mencari sumber-sumber sudut yang boleh mereka membuat ugutan dan provokasi dan sebagainya. Jadi saya harapkan rakan GPM sana, di luar sana, harap dapat sebarkan bahawa keselamatan ICT juga penting dan sebagai salah satu faktor untuk kita dapat mengekang pelajar-pelajar kita supaya bila mereka mencari maklumat, mereka tidak tersasar jauh daripada sumber yang mereka cari itu. Okey. Baik, Doktor. Ya, itu pun satu aktiviti tu boleh buat. Campaign cyber safe sepanjang PKP. Dah ada tu satu aktiviti. Betul. Kita support Doktor kita support semua aktiviti sebab GPM bukan hanya buku tapi semua aktiviti. Betul. Mencari maklumat bukan hanya terhad kepada buku-buku di library. Kalau kita faham pengawasan diri merangkumi semua aspek, pemasakan, ICT, kemahiran dan sebagainya, motivasi. Tapi kita kena terapkan dan bagaimana kita galakkan, di sinilah peranan GPM bersama ibu bapa mungkin boleh membantu ibu bapa memupuk anak mereka mengikut cara mereka. Yang penting capai matlamat, betul Ya, betul. Semuanya dalam buku ni pun ada ni. Apa yang dibincangkan oleh Kamal semuanya memang ada dalam buku panduan PSS Idaman. Jangan lupa baca buku. Betul. PSS Idaman ini. Okey. Baik. Saya suka memetik kata doktor tadi yang mana bahawa kita kena menyantuni semua orang. Bukan hanya pentadbir, malah semua pekerja kebun, tukang kebun, kantin dan sebagainya kita kena santun. Sebab saya teringat kata-kata kawan saya, dia bagi tahu, dia kata kita kena, walaupun kita tahu di sekolah semua bersaing. Hasil sekolah-sekolah mungkin doktor pernah maklum tadi pernah di sekolah konvent kan, konvent, di sekolah besar, kluster, sekolah SBT, masing-masing bersaing untuk menonjolkan diri sebenarnya. Betul. Jadi apa yang penting, kita jangan menganggap rakan kita itu sebagai pesaing kita. Betul. Kita kena lihat mereka sebagai peluang kita untuk belajar. Betul. Ya, betul. Menggunakan kemahiran dan kepakaran mereka itu membantu kita. Tapi dengan syarat jangan kita lokek lah. Kalau kita ya, betul. Baiklah, betul. Saya suka kawan saya maklumkan begitu bahawa kita jangan lihat rakan kita sebagai pesaing, tapi kita lihat sebagai peluang untuk kita belajar daripada mereka. Hasil mereka-mereka yang telah mendapat, orang kata, pengiktirafan, kita kena belajar. Sejak kita kena humble dan menyantuni bahawa ilmu itu luas,
tidak hanya terhad kepada kita, walaupun kita macam doktor kata dah ada PhD pun, tapi kita kena belajar juga sebab ilmu ni luas. Betul, Okey, setuju. Ya. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, panjang lebar Okey ni. ya. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, sesi The Book Review, buat rakan yang ternantikan apakah dia kejutan pada sesi akhir The Book Review pada hari ini. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Okey. Yang kita nak maklumkan ialah kita nak paparkan. Tara, ini adalah kulit buku. Panduan Pusat Sumber Idaman yang kedua. Okey, yang sepatutnya kita lancarkan di IFLA 2 tapi pun tertangguh pelancarannya. Jadi kita tampilkan kulit buku dan insya-Allah buku ini akan berada di pasaran. Doa-doakanlah kerana sebenarnya siap hampir 100% manuskrip itu dah siap. Cuma cetakan itu tertangguh disebabkan PKP. Jadi inilah rupanya. Jadi kena bezakanlah yang asal warna biru. Pasangannya berwarna merah. Dan buku pandu PSS Idaman 2 ni istimewanya ialah dia lebih kepada buku motivasi untuk JPM. So bacalah dari hati. Tunggu akan berada di pasaran insya-Allah. Okey, baik, terima kasih. Okey tuan-puan, ini dia buku yang dimaklumkan oleh Yang Bahagia Datin Hajah Cik Normadia sebelum ini bahawa ada buku baru yang akan keluar. Ini dia Dr. Zuridah kita, Zuridah kita telah memberikan ni dia gambaran buku dia yang sebenar. InsyaAllah boleh akan berada di pasaran. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin mendapatkan buku ini dan juga buku PSS Idaman, Pusat Sumber Idaman itu, boleh hubungi ni dia. Boleh terus berhubung dengan Literasi Resource di talian 01945699248, berhubung dengan Cik Fazli. Cik Fazli ya tuan-tuan. Okey, boleh dapatkan tanyakan buku-buku, bukan hanya buku ini saja, buku kajian tindakan PSS pun ada juga Ya. Siri buku-buku ni diterbitkan oleh Literasi Resource. Yes. Jadi tuan-tuan, okey, kepada rakan-rakan penonton pada hari ini segmen Book Review, inilah dia kejutan yang dibawakan oleh doktor kita, panel kita hari ini, iaitu buku Pusat Sumber Idaman edisi yang kedua, yang ini rentetan sambungan ceritanya daripada buku PSS Idaman yang pertama tadi. Dan katakan kena baca dari mana doktor? Ya. Kena baca daripada mana? Bacalah dari hati. Yes, itu dia. Kerana bila kita baca dari hati, ianya akan terus menusuk ke satu mari dan memberi kesan kepada kita. Semua ini adalah pengalaman. Ini betul. Apa yang dibukukan ini adalah pengalaman 5 adik-beradik. Ya. Kisah benar. Kisah benar JPM. Ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan jangan lengah, boleh hubungi untuk dapatkan, dan juga buku yang akan datang ni dalam proses untuk cetakan ni doktor Ya, dalam proses untuk cetakan. Nanti kita akan maklumkan bila berada di pasaran. Yes, itu dia. So jangan lupa kepada yang dah tahu boleh hubungi, atau nak dapatkan buku yang sebelum ini boleh hubungi, dan juga buku-buku yang lain cetakan Literasi Resource ni boleh hubungi dengan Cik Fazli di talian yang dipaparkan. Okey. Baik. Okey tuan-tuan dan puan, boleh ambil nombor telefon ni sebelum saya hilangkan dia dari paparan ini. Okey, doktor, mungkin ada sedikit kata-kata akhir, nasihat, dan mungkin juga ada sedikit pesanan buat para penonton kita hari ini, doktor. Silakan doktor. Okey, saya nak berkongsi sedikit petikan dari buku panduan PSS Idaman untuk semua, supaya semua dapat menghayatilah kata-kata ini, iaitu bukan sengaja Allah meletakkan anda dalam bidang ini, bukan sengaja Allah mengurniakan anda kepakaran ini, bukan sengaja Allah memberikan ujian sebegini, bukan sengaja Allah membiarkan anda mengemudi, melainkan Allah tahu anda memberikan sesuatu yang hebat dalam bidang ini. Melainkan Allah tahu anda bakal membiakkan ilmu-ilmu baru.
melainkan Allah akan menemukan anda dengan insan-insan yang ikhlas membantu. Melainkan Allah mahu menguatkan diri anda, melainkan Allah mahu mendidik anda, melainkan Allah mahu anda tahu betapa tingginya kasih sayang Allah terhadap kita. Jadi itulah sahaja rumusan yang boleh saya buat. Jadi GPM di luar sana khususnya dan guru-guru di luar sana khususnya, kita dilahirkan untuk menjadi GPM, kita lahirkan untuk menjadi guru, ada sebab Allah letakkan. Berbahagialah untuk menjadi guru kerana banyak cabang-cabang untuk kita bersedekah dan berbakti di akhirat. Jangan menangis kerana ada hikmah di sebaliknya, dan jadilah GPM yang hebat. Dan bila satu sekolah GPM hebat, semua GPM hebat di peringkat daerah, semua GPM hebat di peringkat negeri. Jadi amalan membaca yang memang kita nak laksanakan akan menjadi lebih kuat dan realisasilah kita kata Malaysia sebagai negara pembaca. So itu saja, saya kembali kepada Cikgu Kamal. Okey, terima kasih yang bagi Dr. Zuridah Hanim binti Datuk Mat Ahir di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat membantu rakan-rakan GPM kita. Dan jangan lupa rakan-rakan semua, Doktor, buku ni tak terhad pada GPM semua boleh baca kan? Tak. Itu sebab kita kongsi ibrah dan aplikasi. Jadi ini kisah benar, boleh transfer bagaimana nak membantu sekolah masing-masing. Ya, betul. Jadi tuan-puan, jangan lupa dapatkan buku ini, baca dan orang kata baca hingga lunyai kulit buku tu. Lunyai. Jangan lunyai. Jadi bacalah buku ini seperti mana yang ayat pertama yang Allah turunkan wahyu pertama iaitu Iqra, bacalah. Ya. Baca ianya memberi ilmu kepada kita. Betul, ya. Kita layari dan segala apa yang kita lihat kita kena baca. Sebab zaman sekarang ialah zaman-zaman orang kata media sosial yang sangat meluas. Seperti mana yang Puan Rafidah maklumkan, kita laksanakan diet berita. Sebab banyak orang baca berita, baca tajuk mengulas. Bila baca tajuk saja mengulas, tidak memahami orang kata isi kandungannya sebenar, maka ia akan tersasar. Maka itulah disarankan untuk bacalah. Baca dah faham baru kita sebarkan. Okey. Baik tuan-tuan puan, terima kasih sekali lagi. Saya mewakili Persatuan Penasihat Berpendidikan Johor dan juga Jabatan Pendidikan di Johor mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Zuridah Hanim. Sama-sama. Di atas perkongsian dan sudi bersama saya dalam segmen The Book Review pada hari ini. Tuan-tuan puan, mana-mana yang masih kata yang merindui doktor kita pada hari ini berjumpa. Saya faham bahawa ramai yang menantikan doktor untuk berudara pada hari ini. Okey. Baik doktor, terima kasih sekali lagi saya dan kepada semua penonton, saya harapkan anda semua dapat sedikit manfaat yang mana ianya dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir ke arah lebih jauh dan juga merancang sesuatu yang baik, bukan hanya untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita dan juga keluarga di sekolah kita, iaitu anak-anak murid kita. Okey tuan-tuan puan, jadi sebelum saya mengakhiri, saya ulang balik kata-kata rakan saya. Rakan sekerja kita bukan adalah satu ancaman ataupun musuh. Kita kena anggap mereka sebagai satu peluang untuk kita belajar sesuatu daripada mereka untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan diri kita supaya seiring dengan mereka. Itu adalah satu kata-kata sangat-sangat memberi impak kepada saya bahawa kita jangan lihat orang lain sebagai satu ancaman, tapi lihat sebagai satu peluang untuk kita berkolaborasi bersama dan menuntut ilmu daripada mereka. Okey, sekali lagi terima kasih sekali semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Cikgu Kamal Iskandar, dan juga like Facebook Persatuan Penasihat Berpendidikan Johor. Dan mungkin doktor nak share FB doktor? Just type Zuridah Hanim dan saya akan terima friend request lah hari ni. Zuridah Hanim je. Type apa? Zuridah Hanim doktor? Zuridah Hanim je. Ya. Ada saja. Okey, terima kasih lagi doktor dan kepada semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.